أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Ke berapa? 19 tak? Yang ke-16. Yang ke-6. Yang ke-6, perkara bermula perkara yang ke-6. Dia semua 7 perkara kan? 7 perkara. Musannif kata tu. Bermula perkara yang ke-6 daripada 7 perkara tu, apa dia khabar dia? Ialah barang, makna maksud yang diibarat, ditutur daripada, dicakapkan daripadanya, daripada barang tu. Maksudnya benda ni sebagai maksud yang dicakapkan tentang benda tu dengan kata hamba. Jadi kalau hamba kata ni ke-19 ni sebagai perkataan je, cuma ada mengandungi maksud dalam tu. Hak itulah yang dikhandaki ya. Dia kata yang ke-6 ialah barang yang diibarat, dicakapkan ataupun ditutur, dicakap. Mereka kata lakon tu diibarat, ditakbirkan daripadanya, daripada barang tu, diibarat dengan kata hamba. Pandai kata ke-19 ya, bermula perkara yang ke-19 daripada 20 itu ialah barang yang maksud yang dipaham daripada kata hamba. Hamba kata apa? Sepuar dulu tu lah dah. Sepuar. Kaunuhu ta'ala basiran. Kaunuhu ta'ala basiran. Keadaan artinya, arti kaunuhu ta'ala basiran apa? Keadaannya Allah. Keadaan Allah Ta'ala tu ampunya pelihat. Jenis zat yang bersifat dengan pelihat. Di sini bila kata kaunuhu basiran, supaya semalam kita kata kaunuhu basiran, itu bahasa Arab. Bahasa Melayu terjemahnya keadaan Tuhan yang asalnya keadaan Tuhan yang melihat. Selalu kita dengar tu keadaan Tuhan yang melihat. Tapi pada MK ya alih sikit keadaan Tuhan yang berpelihat ataupun yang ampunya pelihat. Sebab basiran itu isim fa'il. Isim fa'il ni menunjuk di atas zat dan hadas. Zat dan sahib menunjuk atas hadas dan sahib dia. Ya mesti ada hadas dan ada sahib tuan bagi hadas. Kalau kita kata qaimun, ada qiyam dan juga zat yang bersifat tu. Qaim ni ada hadas iaitu qiyam, sifat qiyam tu, dan juga ada tuan dia, mausuh dia. Begitu juga basiran, zat yang bersifat dengan basar. Zat yang bersifat dengan basar dikatakan basir. Lalu tu dia kata ampunya pelihat. Kalau kita terjemah betul-betul, kaunuhu basiran, kaunuhu muttasifan bil basari. Kerana basiran dengan makna muttasifan bil basar.
Maka bila kata begitu, semakanlah dengan arti dia keadaan Tuhan yang ampunya pelihat, Tuhan yang ada sifat pelihat itu. Tak ada apa lah tu, itu terjemahan je. Adapun maksud daripada kaunuhu 3. Kerana kaunuhu maknawiyah dalam arti istilah ada 3. Ada maknawiyah dengan makna samaratus sifat. Itulah yang diiktikad oleh Mu'tazilah. Dan juga kita semua ijma' benda tu. Siapa ingkar benda tu lah kufur. Maknawiyah dengan makna samaratus sifat. Hak tu musannaf kita tak terjemah dah. Kerana ia sudah memadai dah dengan takdir pertama dulu. Itu jangan ada 3. Tiap-tiap kali kaunuhu kan ada 3. Satunya kaunuhu dengan makna samarat, kaunuhu dengan makna han, dan kaunuhu dengan makna amr i'tibari. Amr i'tibari. Han ni mengikut qadhi dan Imamul Haramain. Amr i'tibari mengikut Abu Asy'ari. Lepas tu maknawiyah dengan samatus sifat ni hak ijma'. Dan diiktikad oleh Mu'tazilah sendiri. Siapa ingkar hak ni lah hak jadi kufur ya. Lalu tu dulu dia kata dah. Baiklah, semenjak berhayat lagi dah musnad datang mari. Tapi tu tak, kalau hak tu tak ada bertempat bincangan sangat kerana hak tu ijma' dah. Lalu tu dia guna dua ni, hak tu jadi hak 30, 12, 20, 13 tu dia kira dengan sebab kilas sini. Sebab tu dia duk pertama ada atau tu. Kata dah. Tu cara hak musnad bawa mari. Kalau tu mengikut sini dia kena kata jugalah, iaitu apa? Melihatnya Allah Ta'ala. Melihat itulah samaratus sifat. Jasa daripada sifat, kesan daripada sifat. Bila ada sifat melihat, Tuhan pun dapat melihat. Tu kesan daripada sifat tu, jasa sifat tu, melihat. Maka keadaan Tuhan yang melihat itulah ijma'. Tu hak tu siapa dia ingkar tu kufur hak tu. Siapa dia ingkar kata Tuhan melihat, hak tu lah kufur. Kerana Tuhan isbat sendiri bahawa huwa sami'ul basir. Tuhan kata sendiri ya al-basir. Apa tu dah? Dia bersifat dengan sifat pelihat. Dia kata sendiri. Tu. Tapi hak jadi khilafnya mana? Antara dua kumpulan tadi, dua fiqh tadi. Ada hak kata han atau ada hak kata amr i'tibari. Ni nak kira hak tu. Hak semalam kita kira tu. Iaitu keadaan tu. Keadaan tu apa? Benda apa keadaan? Maklumlah ni. Pertambatan, dia kata. Sebagai irtibat, pertambatan. Pengapuh. Boleh kata lagi. Tu kata pengapuh. Itu pengapuh. Tak kerti juga. Tu pergi sekolah dia sebut pengapuh. Tu pengikat tu dah lah. Tu kapuh. Kerti kapuh. Kapuh ni kerti tak? Kapuh. Kapuh ni pelekat, tapi yang kira kalau pelekat, kalau kita iktibar makhluk ni pelekat dia kena ada satu benda, gam ke getah kan. Tapi ni tak, bukan ada benda. Sebagai irtibat saja. Ingat sebagai akal yang duk dibanding sampai ke zat Tuhan ada supaya gitu kok. Ada. Tak ni sebagai nak gambar ya, kata benda tu benda apa, han tu apa dia ya. Han ni apa? Ibarat dia kata seakan-akan jadi pertambatan lah, iaitu pertambatan sifat pelihat pertambat dengan zatnya, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat pelihat nak boleh ada sifat pelihat di zat? Tak boleh. Mesti kena ada pertambatan, satu pertambatan. Pengikat. Apa perkara yang mengikat tu? Apa perkara yang mengikat tu? Keadaan. Keadaan yang dia kira banyak. Tapi dia biasa, dia lama-lama dia biasa dah kita. Kalau kita punya dia biasa. Nah, keadaan tu jadi sebagai pengikat tu. Tanpa keadaan itu tak ada lah juga bahasa di zat. Dia kata. Maka benda apa keadaan tu? Tak ada, benda tak ada. Han, namanya han. Han. Tak sampai ke tahap wujudi, tak boleh nampak benda tu. Sabit saja, dikatakan subut saja. Subut, dah tahap subut. Pertambatan sifat pelihat tamak dengan zat Allah SWT. Itu atas kau yang pertama, yang mengatakan menyabitkan ahwan. Atau pada
pertambatan, atau ini berlaku di atas pendapat yang kedua. Asy'ari ni kau yang rajih lah ni. Atau apa? Atau ada sifat pelihat tu. Ada di mana? Kau dulu. Dan lekat sifat pelihat tu. Ada lekat di pada zat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat di zat. Nampak tu dah ni maklum. Maklum dah. Zat ada tak? Ada. Lepas tu hijau tu apa? Hijau tu sifat ma'ani. Hijau tu arat. Ada tak? Ya, ada. Ada di mana? Ada di buku. Ada di buku tu lah kaunuhu. Dia kira dia banyak. Ya, hijau ada tak? Ada di mana? Ada di buku. Ada di hijau di buku tu. Itulah kaunuhu akhdar. Bukan wasitah duk jadi pelekat, jadi pengikat apa dah. Ya zat, ya tak boleh lari bersifat. Sifat tak boleh terasing daripada zat. Maka hijau tak boleh ada dengan sendiri, ia kena tumpang di buku. Lepas tu hijau ada tak? Ada di mana? Ada di buku. Ada tu lah. Ada di buku tu lah tu kaunuhu. Dia kata, itulah keadaan yang hijau dah tu. Nampak tak? Tu. Tengok sekali-sekali nampak ke dia. Tapi nampak sekali nampak gunung pula. Nampak gunung macam mana? Tengok. Nak boleh panggil keadaan tu, dia kena ada hijau dulu. Tak itu. Nak panggil keadaan yang hijau, dia kena ada hijau dulu tak? Berarti bila kata ada hijau, lepas tu boleh panggil keadaan yang hijau. Nampaknya keadaan yang hijau tu lain-lain. Tak gitu. Nampak sekali, nampak pula dah dengan mereka yang isbatkan sifat tadi. Tapi kalau kira pula, nak kata lain-lain tu, hijau ada dulu. Hijau ada dulu barulah boleh panggil keadaan. Tu tak akul je. Tapi sifat Tuhan tak boleh ada dulu kemudian. Sifat Tuhan sekodem semua. Nak kata yang hijau ada dulu baru boleh panggil keadaan, tak boleh lah. Jawab Azali lagi. Kalau kira pula lah. Tak apalah. Sebab tu sekali-sekali. Yang pentingnya tak apa ada sambut dah. Ada sambut. Kita nak lompat masuk le mana pun tak apa. Yang dijamin dah panggil. Dijamin dah. Tapi duk dengan kau yang rojeh gitulah dah. Tapi kita nak lari tak boleh. Nak halang tak boleh. Akal manusia tak tumpah. Seorang boleh jadi dalam amal-amal ini cenderung kepada hak tadi, hak jadi han tu. Hak ramai-ramai, dia nampak kot ni. Hak tu, hak masalah yang tak nampak po tu, hak tu masalah sah. Yang pentingnya kena nampak mana-mana satu. Tak apalah, akal manusia kita nak lari tak boleh. Nak kata, hoi semua kena mengikut Imam Asy'ari hoi. Kena nampak. Nak lari macam mana, betul hak tu tilik masing-masing. Tilikkan masing-masing. Tapi saya sendiri tu kadang-kadang apa? Nampak betul. Pakai dua-dua lah. Kira-kira dua-dua. Tak apa tu. Terasanya terbuka banyak dalam masalah kaunu ni. Kaunu ni. Lagi pula dia kata, atau adanya dan lekatnya padanya. Habis kat tu. Tu sifat lihat. Mustahil lawannya, bermula lawannya, lawan kaunuhu basiran, itu mustahil. Perkara yang tak diterima pada akal. Akal tak nampak. Bila suluh tengok serta dalil, tak boleh jadi, tak boleh jadi. Sebenarnya yang mustahil semenjak pada sifat nu lagi dah. Sifat basar tu, sifat ma'ani lagi. Dia lazim ke, dia lazim. Bila lazim mana ni? Sebab mustahil ni tak kena cari dalil banyak dah, kerana sudah mada dengan hak dulu dah. Kerana hak ni sudah lazim dengan ma'ani. Bila kita sudah kejap dengan dalil ma'ani, kejaplah dalil ni dengan dalil lazimnya. Yang dalilnya lawan dia tu mustahil. Mana lawan dia? Iaitu lawan dia tu. Lawan. Tu. Kaunuhu ta'ala a'ma. Tu lawan dia a'ma. Kaunuhu ta'ala, kaunuhu a'ma ta'ala dah. Kaunuhu a'ma, artinya arti kaunuhu a'ma tu,
keadaannya Allah, keadaan Allah yang buta. Tu yang buta. Allah sifat kekurangan, tak layak dengan Tuhan. Dengan manusia pun sifat buta tu dibilang, anggap kata sifat yang jadi mengurangkan dah martabat, mengurangkan dah kedudukan seorang. Apatah lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Keadaannya yang buta. Buta je kata. Hak tu mustahil. Mustahil. Habis. Tuhan kita bukan buta. Ingat situ. Kalau itu buta ni kira kalau manusia kita ni buta ni dua belah ada. Tak nampak kedua-dua. Kalau tak nampak satu panggil awat, gitu tak? Awat. Kalau kita kata buta sebelah panggil awat, kalau buta dua-dua panggil a'ma. A'ma. Tu. Hak dajjal tu awat tu. Dajjal tu yang main awar. Dia bukan a'ma. Dia main buta sebelah. Sebab tu Nabi jaga tu, Nabi tolong jaga. Kalau Dajjal datang untuk mengkesabaran kamu, mengkeliru kamu, buat apa cara buat bikin kamu tu selera, buat bikin kamu tu rasa ragu-ragu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, fa'lamu anna rabbakum laisa bi'awara. Nabi kata, ingat gitu sudah, Tuhanmu tak ada buta sebelah. Jaga. Tuhanmu tak buta. Apa ni main buta mengaku Tuhan ni? Habis. Lagi dia kata, yang ketujuh, bermula perkara yang ketujuh. Habis dah, akhir dah. Bermula perkara yang ketujuh daripada tujuh perkara, sebagai yang terakhir yang kita sebut, tujuh perkara tu, ialah barang yang, perkara yang diibaratkan, dicakap ganti daripada perkara tu dengan kata hamba. Dengan kata hamba, musannaf ni pada ni ke-20. Wasa lega sifat yang ke-20. Ni baru habis ngaji sifat 20. Ke-20 daripada 20 tu apa? Barang yang, perkara, makna yang, maksud yang dipaham daripada kata hamba, daripada perkataan hamba. Hamba kata kaunuhu. Hamba kata kaunuhu je. Cuba tengok di maksud tu. Maksud dia tu lah, hak tu lah benda yang dikehendaki di sini. Maksud daripada kaunuhu tu apa? Hak tu lah hendaknya. Ya tiap-tiap sifat yang hendak tilik di maksud. Jangan tilik lah apa? Wujud, apa maksudnya? Ada apa? Ada yang zati begini. Hak tu maksud. Hak tu tuntutan kita ya. Sebenarnya bukan di lapar tu. Kidam apa? Bukan ngaji kidam. Aku ngaji dah kidam. Mengapa kidam? Hafal kidam. Tak memadai, ia kena tahu maksud. Ini sebab tu juga. Maksudnya kata, barang yang maksud yang dipahamkan daripada kata Allah. Yang kata kaunuhu ta'ala mutakalliman. Kaunuhu ta'ala mutakalliman. Tu. Apa dia arti? Artinya, arti kaunuhu ta'ala mutakalliman. Rasa mudah lah. Mudah tak apa. Lagi takut ada bukit lagi kot. Tak apa dah. Rasanya tak apa dah. Kaunuhu ta'ala mutakalliman. Keadaan Allah Ta'ala itu mutakalliman. Apa artinya arti kaunuhu ta'ala mutakalliman tu? Keadaannya Allah. Allah tu. Keadaan Allah ampunya perkata. Tengok musannaf ya, beza. Masya Allah. Dulu tak ada tu dah. Dulu semua ampunya sifat, tapi sini apa pula mang dekat. Kerana sifat kalam ni lah untuk jadi masalah. Kalam tu masalah sangat ampunya perkata. We nampak jelas-jelas kata perkata tu sifat. Ingat mutakalliman. Tu. Kalau orang perhati ibarat tu ya ada tu musannaf ada beza dah. Sebenarnya dulu pun sebab tu. Ampunya sifat pelihat, ampunya sifat penghidup, ampunya sifat pengetahuan, ampunya sifat supaya lain pun. Cuma di sini
takkid lagi. Datangkan syarah su, takut kita jadi keliru pula. Tu dah. Artinya arti kaunu ta'ala mutakalliman, keadaannya Allah ampunya sifat perkata. Karena mutakalliman di sisi Ahlussunnah wal Jamaah zatun muttasifun bil kalam. Zatun muttasifun bin kalam. Itu kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau gitu bila kata kaunuhu mutakalliman, dengan mana kaunuhu muttasifan bi sifatin kalam. Tu waktu. Nampak tak? Jaga. Kaunuhu atau ulama jaga. Mutakalliman muttasifan bi sifatin kalam. Maka di sini mutakalliman, keadaan Tuhan ampunya sifat perkata. Tuhan punya sifat perkata. Dengan ada sifat perkata tu Tuhan dapat berkata-kata. Dia ada sifat tu. Bila tak ada sifat tu lah boleh dikatakan bisunya. Tu. Apa dah? Tuhan tu maklum dah sifat kalam tu. Tak panjang dah. Ampunya sifat perkata. Tu jaga dah. InsyaAllah. Apa dia kaunuhu? Iaitu keadaannya ampunya perkata tadi tu. Apa keadaan tu? Iaitu keadaan tu. Merujuk kepada keadaan tu lah. Keadaan tu apa? Maklumlah ni, pertambatan. Ni mengikut kau yang pertama. Kau yang pertama. Ada pertambatan. Kalau turut-turut hok maknawiyah dengan makna samarah lagi dah apa? Jadi iaitu berkata-kata Allah Ta'ala. Iaitu orang kata kan? Iaitu berkata-kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hok tu Mu'tazilah berisbat. Tuhan berkata-kata. Mu'tazilah pun iktikad begitu. Siapa lagi engkar kata Tuhan berkata-kata? Tak ada siapa engkar. Yang mengengkar Tuhan berkata-kata itu kufur. Cuma yang jadi khilaf yang macam mana? Kitanya. Tu. Benda yang memisahkan kita dengan Mu'tazilah di mana? Mu'tazilah pun kata Tuhan berkata-kata. Kita kata Allah Ta'ala pun berkata-kata. Tapi Mu'tazilah, kita Ahlussunnah wal Jamaah, Tuhan berkata-kata dengan sifat perkata yang ada di zat dia tu. Adapun kita kita pula. Adapun Mu'tazilah, Tuhan berkata-kata dengan zat, dengan makna apa? Bukan zat Tuhan, bukan suara dengar daripada zat Tuhan. Hak tu lain pula mujassimah. Ya mari di situ banyak sifat lain tak ada khilaf banyak semua sifat ni. Sifat lain jadi tak apa, sifat ni banyak. Kalau dengar suara keluar daripada zat itu mujassimahnya. Kira banyak lagi. Banyak lagi. Hasyawiyah apa semua. Tapi Mu'tazilah kata, Mu'tazilah pun dia lari daripada tasbih juga. Dia pun bukan suara daripada zat Allah Subhanahu Taala. Makna Tuhan berkata-kata, Allah berkata-kata, tapi maksud berkata-kata Tuhan menjadikan perkataan pada benda, pada pohon kayu, pada angin. Lepas tu kita dengar perkataan di pohon kayu tu. Rot tu sampai kilah hanya kita. Tu. Nampak tu dah. Kita dengar tu. Dengar suara daripada pohon kayu. Itulah Tuhan bercakap-cakap. Di sisi dia makna tu. Tuhan berkata dengan makna Tuhan buat perkataan, menjadikan suara di benda-benda. Sebab Nabi Musa dengar tu, dengar pohon kayu tu, dia kata. Tu. Dia nak lari juga. Hilah. Tapi dia tak kufur juga dengan sebab menafikan sifat ma'ani tadi. Kerana isbat samarat tadi, dia kata Tuhan berkata-kata juga. Tuhan berkata-kata juga. Jaga dah. Tu hak tu maklum dah. Tu habis. Lagi dia kata, iaitu apa? Keadaan Allah Ta'ala yang ampunya perkata. Lepas tu pertamatan, iaitu pertamatan sifat perkata bertamat dengan zatnya, zat Allah Ta'ala. Itu atakau yang pertama yang mengatakan itu ahwal, hal. Atau ada sifat perkata tu. Ni atau pada pertamatan dah. Ini berlaku di atas kau. Abu Hasan Asy'ari kata, kaunuhu mutakalliman ni apa?
Ada sifat perkata dan lekat sifat perkata. Ada dan lekat padanya pada zat Allah. Tapi itu bila banyak apa pula? Dia kata habis itu. Tak habis lagi. Yang bukan ada mustahil sikit lagi. Mustahil lawannya, bermula lawannya, lawan bagi kaunuhu mutakalliman tu. Bermula lawannya, lawan kaunuhu mutakalliman tu mustahil. Mustahil. Tu jagalah kau tu. Bermula tu lawan tu khabar mubtada makhad mustahil tu khabar muqaddam tu maklum dah. Tapi hak tulis pun tulis mata tulis. Molek dah tu. Molek. Ya lebih baik tulis pada tak tulis. Walaupun kita berhadah dah. Kerana satu masa bila kita baca tu, hati kita ya tak kena fikir banyak. Kita siap dah. Nyo mana? Kira nyo lawan nyo ke dah kita tulis pakai gi. Dah siap dah. Tulis dah gi. Bawah tu ada dah. Jadi hati kita mudah mulahazah akan maksud cakap pe. Tu faedah kita tulis. Padanya saya ni kalau padanya pun kita tulis kat zat Allah Taala. Padahal dia boleh kita buat isyarat rojak dia tu. Tapi dia malah lah lama sakit lekak. Padanya. Padanya. Tu. Nyo. Dia tu nyo. Pak tulis lalu tak ada apa. Nyo zat Allah Taala. Tu akan sudah situ. Tu senang kita baca. Tu cara dia. Tu. Lebih lagi kitab ni pula, kitab Waqatul Aman ni. Ni tak apalah ni. Ni tak apalah. Habis dah. Dia tabiat saya ni siapa ke kalau tak tulis jadi wasa tak itu pula. Walau tok guru tu dia baca tak suruh kita tulis tapi tangan tu rasa tak boleh duduk dia. Tak boleh dia kena. Kalau kitab tu tidak ada catatan sikit ada juga rasa tak puas hati janji. Jadi wasa dia kena nampak tulis sikit kasih. Barulah kita nampak bahagia. Kita ada harga. Kita bila tulis tu ada harga. Kalau kita tak tulis langsung, kita dengar saja ya. Faham satu. Tapi bila kita bawa klik rumah, kitab Baqarah tinggal di Mesir pun tak apa. Beli hal baru. Tapi kalau kita tulis tu tak tinggal, kitab ni akan singgah daripada kitab yang akan bawa klik. Kitab ni kitab yang pertama yang akan setengah daripada kitab-kitab yang akan disusun dalam beg kita tu. Naik kapal sekali. Hak gagal tu suku lah. Hak ni tak. Hak ni pasti gembok. Hak ngaji tu dia akan berharga sampai tahap tu. Sampai tahap tu. Kalau tu bakar, jatuh di mana-mana, menangis. Ya Allah. Tu kitab. Begitulah hasil maksud ilmu. Maka semua ilmu bukan sekadar kitab ni, semua ilmu kita kena harus ada sifat tu. Kita yang kita ngaji. Habis itu lah. Lagi. Sikit lagi. Tu cakap saja ya tu nak bina apa lagi nak naik bukit ya tu. Ke apa dah. Buat pun siap lagi dia kata. La mustahil lawannya lawan kaunuhu mutakalliman tu. Kaunuhu mutakalliman tu mustahil dia lawan dia tu mustahil. Adapun kaunuhu mutakalliman itu wajib. Iaitu lawannya yang jadi mustahil tu ialah kaunuhu abkama. Keadaannya arti kaunuhu abkama baru dia fikir sini.
Kalau gitu tiap-tiap hak mustahil dulu musannaf tak sebut sifat hak Arab tu. Semua duduk di luar lingkungan semua. Nampak tak dah? Kaunu a'ma apa semua tu, hak duduk di luar syarah semua tu. Adapun matan saja, ia tak ada kaunu a'ma, iaitu keadaan yang buta. Ambil mudah-mudah gitu je. Tak payah kita kena nak mati sangat, kerana benda tu benda mustahil. Bukan benda yang sabit, bukan benda yang ada di zat. Tapi nampak bahasa Arab juga tak apalah tu. Ada kaunuhu abkam. Apa artinya arti kaunuhu abkam tu? Keadaannya Allah Ta'ala yang bisu. Keadaan Tuhan bisu. Hak tu mustahil. Habis situ. Maka orang tanya, musannaf dah sebut 77 tu, wajib kena i'tikad tak? Ya, wajib mengikut yang mengatakan ini sifat yang kena tahu dengan cara tafsir juga. Wajiblah kena tahu juga dengan cara tafsir. Kalau begitu baik. Kalau gitu semata tahu tu tak ada lagi, kena ada dalil juga. Kalau kita tak tahu, tak lepas daripada taklid lagi. Tak, dia panggil ada, jadi dinamakan muqallid lagi, tak lepas daripada tuntutan taklid lagi sebab tak tahu dalil. Mana dalilnya? Ni bina di atas pendapat yang kena mengaji juga tu, 7 tu. Mana dalilnya? Musannaf kita kata, tak ada apa dah. Dalil 7 perkara ini ialah dalil sifat-sifat ma'ani tu. Apa tak? Dalil tu mubtada, ialah dalil tu khabar. Kalau sebenarnya, kalau matan sama matan tu, dalil 7 perkara ini, bermula dalil 7 perkara ini ialah dalil sifat-sifat ma'ani. Muna cari dalil pada ni. Kaunuhu hayan. Mana dalil? Mungkin balik tengok sifat hayat tu. Tu dalil dia. Dalil tu dah. Engkau lazim malzum. Lazim malzum Allah dalilnya. Dalil bagi malzum, dalilnya bagi lazim. Dalil bagi malzum, dalil tu sama bagi lazim. Tu ya. Boleh. Habis itu. Tengok dalil. Lepas tu tak apalah kalau matai saja tu. Musannaf nak masuk syarah dia lah. Bila capung syarah, mula pening kita. Mula pening sikit-sikit. Dalil 7 perkara ini, apa makna? Yakni, yang dia kata tu, dalil tentu sabit 7 perkara ini. Pula dah situ. Dalil tentu sabit. Apa dalil tentu sabit? Tentu lagi, sabit lagi. Tentu ni mestilah. Tentu ni mesti, itu wujub namanya. Tu. Dalil tentu sabit. Jadi dalil yang menunjuk atas mesti sabit 7 perkara ini pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Kerana bagi mereka ni 7 benda ni, 7 sifat ni bukan wujudi. Bukan benda ada, bukan wujudiyah, bukan perkara yang ada. Hak jadi namakan subut saja. Bagi sabit saja. Sabit. Sifat ni sabit pada zat. Bukan ada pada zat. Tak sebab ma'ani ada pada zat. Tapi sifat ni sabit pada zat. Nampak tu dah? Kalau gitu yang kata, dalil, manakah dalil yang menunjuk bahawasanya tentu dan mestinya sabit 7 perkara ni di zat Allah? Tu je dalilnya. Dalil tentu sabit, yakni dalil yang menunjuk atas tentu dan mesti sabit sungguh 7 sifat ni, 7 perkara ni sabit pada zat Allah Ta'ala lah. Jadi sabit pada zat Allah Ta'ala. Mana gitu? Huraiya begitu. Baca dengan cara zahir pening juga. Tapi bila kira cara lesihan apa? Dalil tentu sabit, dalil yang menunjuk atas bahawasa mestilah dan tentulah pada pandangan akal bahawa sabit dan sungguh 7 perkara ini di zat Allah Ta'ala tu. Nampak tak?
Nampak dengan tak apa, dia faham apa. Tulis sendiri lah tu dah. Tak apa. Tu. Hak rajin ke tulis? Hak rajin. Rajin ke tulis? Hak wasa faham tak apa. Faham tak apa. Hak dewasa faham dah tu dah. Klik baca tengok dulu. Cuba klik baca. Kita rasa aku faham dah ni. Lepas tu klik baca seorang kita. Klik baca seorang. Jangan dengar lagi rekomen tu. Dibaca seorang. Kalau sekiranya yang baca tu huraian kita, apa kita sama dah, lebih kurang dah tu, tak apa. Kalau nak pergi tak boleh, gampangnya tak boleh aku dengar faham. Tapi kena baca kena pergi tak boleh. Seminit pun nak hurai tak boleh. Yang kata lama 5 minit, seminit pun nak hurai tak boleh. Situ nak kata tak boleh, setengah minit pun kata tak boleh. Jangan kata seminit, setengah minit je. Minta masa setengah minit untuk hurai situ. Kalau tak boleh, kena tambah lagi kesungguhan catat kita tu. Habis dia dah. Sepatut guru dia suruh kita tulis tu, kita rasa kena tu tulis hak tulur-tulur kadang tengah keadaan. Kita yang ngajar tengah daripada tu guru solat masalah dah. Dia suruh tulis tu banyak kadang-kadang kita rasa cemur dah. Tulis banyak sangat. Tulis hak tulah. Kadang-kadang tulis itu. Tulis pula. Tulis dah tadi. Tulis pula dah. Tapi saya tak pernah itu. Dia suruh tulis. Setengah orang dia kata tulis dah. Dah nak tulis dah. Dia tak taat perintah tu guru tu. Tak taat perintah guru tu. Situ meluput keberkatan dia tak boleh. Sampai kepada hari ni kita nampak lu semati. Sampai masa ni benda yang suruh kita tulis tu menjadi malakah dalam hati kita. Benda tu tetap dalam hati kita. Jadi seolah kata kalau tak ada kitab ni, kitab kosong pun kita boleh kata lagi lah. Kerana benda tu sudah tetap dah. Dia suruh kita sampai kita nampak otak kepala kita. Tu baru nyata hikmat di masa ni. Lepas pada tu ada setengah pelajar dia tak tulis. Ya sepuah. Mereka tu akan luput keberkatan dan dihalang keberkatan guru tu. Berkatan guru tak sampai kepada dia, menyebabkan dia tak dapat mengajar, tak dapat mengeluarkan apa hak guru dia tu hurai. Itu masalah besar. Tu jaga tu. Tu. Kalau cerita tu Uzolan ni kita nampak ketaatan tu semua tu dengan pada MK sendiri pun kita boleh puji sifat tu. Hak dia kata apa? Hak kata hak masalah pada masalah mengarang kitab tu kan, setengah daripadanya dah ada dia cerita. Dia kata aku ni ada dalam hari tu cerita. Saya kata bapa, kalau bapa tak tulis kitab apa? Dia kata aku pun nak tulis. Sebenarnya aku nak tulis kitab ni. Banyak risalah aku rancang-rancang nak buat, nak tulis. Tapi hak tu kolam tak boleh bergerak, pen tak boleh bergerak. Jadi tak boleh ada supaya ada benda terlekat dalam hati. Banyak cerita kamu, cerita dia mengajar. Dia kata satu hari duduk di Mekah itu, badan Mekah duduk di kedai kitab. Dia duduk baca kitab biasa. Badan ni dia lalu, kalau dia buah-buah, dia lalu masuk dalam maktabah. Dia buka kitab, tengok kitab. Sebab kita duduk di Azhar lah. Tak ada duit pun tengok, itu je lah. Ada duit pun buka kitab ni. Pada ayat punya buka. Sebuah kitab tu kitab kecil je. Tapi pada ayat buka ni kitab yang nampak tarik perhatian sikit ni. Kitab Allah. Buka. Itu ngiling kan. Apa hak yang mengiling gitu? Dia nak marah kepada musannif. Tuan hak mengarang tu. Dia kitab ni macam-macam lah. Kadang-kadang kitab kalau kita pun mesin ni macam-macam tu. Kitab hak boleh iktimat pun boleh. Kitab hak karut pun ada. Jangan semua duk beli belaka tak boleh. Nak tengok enggak isi kandungan dia tu tulis apa. Tuhan tak arah pembeli. Misalnya, lihatlah. Hak karut saja tu. Jadi kita ni, dalam kitab tu sebuah tu dia tulis kata
Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menciptakan Nabi Muhammad itu, Allah Taala lama pada masa azali. Allah Taala lama duduk pada masa azali. Lama kelamaan itu Allah Taala merasanya rasa Allah Taala rasa apa? Sunyi. Sunyi ni duduk satu ni, duduk seorang ni. Sunyi. Lalu tu Allah Taala dengan rasa sunyi tu mengalir air mata. Mengalir air mata. Air mata itu menitis, titik menjadi nur Nabi Muhammad. Mulai dah timbul nur Muhammad. Kitab tu ada juga karut gitu dah. Kita tak bisa jumpa. Ya ada tu. Aliran sesat mari apa semua bising. Khoyal saya dengan tidak ada berdasar kepada syariat apa tu kan. Ya tulis kot saya dia tu. Lepas tu pada tu dia baca. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala kebetulan Tok Guru berlalu. Beliau tak lalu gitu. Allah, dia kata aku ni jadi kebetulan lalu di situ. Pada apa dia bangi. Dia marah dia bangi. Salah. Mari sini. Apa pada? Kau tengok. Baca. Tu kata, tak kena daripada ni gini. Tu lah. Mengarang tak Allah, tak kira. Kata, karuk saja. Mung ingat. Dia kata, lah. Mung ingat esok-esok. Esok-esok ni mung ingat. Baca orang sudahlah. Seduk karang lah ni, mengaruk. Seduk karang lah, baca hak demo, baca hak ulama, seduk karang siap dah. Dia ada kira-kira nak mengarang. Jadi karuk je. Ingat esok-esok. Ada tu. Tok Guru kata, dia marah kepada musannaf tu. Tapi akhir jatuh atas aku juga. Jadi marah ke aku juga akhirnya. Padahal, dia marah kepada tuan kitab tu. Kitab tu dia marah tu. Tapi akhirnya jadi marah ke aku juga. Jadi kena ke aku juga. Lalu tu pada masa tu dia teringat perkataan gurunya. Nak mengarang apa-apa mu ingat esok-esok. Ingat tu karang. Takutnya melanggar perkataan guru. Sikit tak boleh tu. Dia sikit jadi. Tinggi. Pada Mekah pula. Pada ni terima karamah pula dia. Sikit tak boleh. Kebiasaan anak murid yang jadi buat ia rasa hati akan jadi mulai, akan jadi keluar, akan jadi plek-plek, akan jadi menyalahi orang ramai. Kebiasaannya nyata begitu. Ada murid hak buat dia sampai ke rasa hati tu, merasa hati dia tu akhirnya jadi. Tak apalah, banyak je kata, banyak orang begitu dah. Tapi tak sebut nama lah, tak sebut nama. Begitu banyak dah anak murid pada ni. Akhir-akhirnya jadi tak sama orang ramai. Jadi keluar daripada tak serupa kebanyakan orang. Jaga Masya-Allah dah. Kita berhenti di mana tadi? Pergi ke mana orang? Jauh dah. Belum setengah. Dalil tentu sabit 7 perkara ini apa? Mana? 1. Dalil yang menunjuk kata sabitnya 7 perkara ni dan istihalah lawannya atau pada sabit. Yang ni dalil yang menunjuk atas tentulah istihalah lawannya. Lawan istihalah lawannya. Lawan bagi 7 perkara ni. Jaga tu. Istihalah lawan. Lawan dia tu mustahil kan? Lawan-lawannya rojak mana? Rojak pada 7 perkara. Lawan-lawan 7 perkara tu mustahil tak? Mustahil. Istihalah lawan tu mustahil tak? Istihalah lawan tu wajib. Istihalah tu mustahil, wajib. Sebab tu atau pada sabit tu tentu istihalah lawan. Istihalah tu pun wujud juga. Istihalah lawan tu pun mesti. Nampak tak? Mana?
Tak. Tujuh. Lawan pada sabit. Takluk pada sabit. Kalau kita kata tentu sabit istihalah, kau dulu. Tentu sabit istihalah bukan sabit. Kira 7 sifat tu boleh tahap subut. Adapun melawat istihalah tu benda amrul itibari ya. Nampak tu dah. Boleh kita kata atau pada sabit tu tak pada. Tu sabit tu. Kalau kita atau pada 7 tu nak jadi tentu sabit istihalah, nampaknya istihalah pun duk tahap subut juga. Pula dah kadang-kadang. Padahal istihalah tu bukan subut, hanya amrul itibari. Tak itu. Amrul itibari. Hak jadi kira subutnya sifat tu. 7 sifat tu lah sabitnya. Tak itu ya. Habis. Dia kata, mana dalil kata 7 itu mesti ada di zat Allah Ta'ala, mesti sabit di zat. Misalnya kata, duk mai hak dulu. Dalil yang menentu, yang tentu bahawa, dalil yang menunjuk bahawa tentu dan mesti sabit 7 perkara tu di zat Allah, dan juga dalil yang menunjuk bahawa tentulah istihalah, tidak lawan-lawannya, tak boleh jadi lawan-lawannya, lawan bagi 7 tu. Mana dalilnya itu ialah tu khabar. Ialah tu khabar bagi dalil tu. Dalilnya ialah, mana dalil dia? Ialah dalil sifat ma'ani. Dalil wujub ada sifat ma'ani. Saat ni dia kata tentu sabit. Hak ni dalil wujub ada. Beza lah tu. Beza. Hak tadi dalil wujub atau tentu sabit. Hak ni dalil wujub atau tentu ada. Beza dah. Kerana sifat ia tahap lalai. Hak nung sekadar hal je, ia bukan wujudi. Hak ni tu wujud. Sebab tu dia kata ada. Nampak tak tu Faham tak? Jaga. Ialah dalil wujud, dalil yang menunjuk atas mesti ada sifat-sifat ma'ani. Tulis gitu ya. Dalil atas mesti ada sifat-sifat ma'ani. Apa kesimpulannya? Dalil bagi maknawiyah ialah dalil bagi ma'ani tu dah. Nak berdalil sifat maknawiyah, tak payah kita cari dalil baru. Ambil dalil sifat ma'ani tu juga berdalil. Mana dalil atas kaunuhu ta'ala hayyan? Ambil dalil hayat. Mana kaunuhu ta'ala, dalil kata kaunuhu ta'ala mutakalliman? Ambil dalil kalam. Hama ya. Itu dah. Tulis situ sikit. Apa tahulah. Tulis dalil wujud tu, tulis situ. Yakni dalil yang menunjuk atas ada sifat ma'ani. Yakni dalil yang menunjuk atas ada sifat ma'ani itu, dalil yang menunjuk atas ada sifat ma'ani itu ialah dalil yang sama yang menunjuk atas sifat maknawiyah. Kerana maknawiyah itu lazim bagi ma'ani. Kerana maknawiyah itu lazim bagi ma'ani, maka dalil bagi malzum, ialah dalil yang sama bagi lazim. Ialah dalil yang sama bagi lazim. Habis itu. Jaga situ. Kita duk buat misal contoh dulu tu lah. Ingat tak? Kata dia tu, lembu dia tu hilang. Dia tamak lembu di bawah rumah dia, tiba-tiba kena curi. Payah cari lembu-lembu dia. Bila mulai cari lembu, dia nampak tapak kaki lembu tu berjalan di hadap tu.
Tak masuk dalam hutang. Bila siapa di pada depan rumah seorang, atau lalu seorang, orang tanya, "Mau cari apa? Mau cari apa?" "Aku cari lembu aku hilang." Lepas tu dia mau tu tanya, "Mung tahu mana kata lembu gila ni? Mung tahu mana kata lembu tu hadap kau ni?" Dia kata, tu tengok tapak hadap kau tu. Tapak kaki lembu gila ni, itu dalil kata lembu hadap pihak ni. Tu dalil. Dia kata, "Oh tu, mung tahu mana kata lembu hadap kau tu? Tu tengok tu." Oh, tu dalil bagi lembu yang hadap pada pihak tu. Lepas tu orang tu tak dia tanya pula, "Pamu tahu mana kata lembu tak hadap kau ni?" Tahu di mana? Tahu mana kata lembu tak hadap kau tu? Tu. Dalil tu juga kata lembu tak hadap kau. Ni. Lazim daripada hadap kau ni, dia takkan hadap kau ni. Lazim daripada hadap pihak ni, tak hadap pada pihak ni. Faham tak? Maka hadap pihak ni dikatakan malzum, tak hadap pihak ni dikatakan lazim. Dalil bagi malzum adalah dalil yang sama bagi lazim. Tu. Kalau orang cerdik yang kata tu dah dapat tu. Tapi kalau orang bodoh, bila orang tanya, "Mana dalil kata lembu tak hadap kau ni?" Kau lu cari hak baru pula. Mana mula paling cari jalan pula. Dia tak kena ada apa dah, ambil dalil tu dah. Dalil tu. Tu dah dalil yang sama je. Dalil bagi lazim, dalil bagi malzum, ada dalil yang sama bagi lazim. Berarti bila sifat maknawiyah sifat yang lazim daripada ada sifat ma'ani. Berarti sifat ma'ani dikatakan malzum, maknawiyah tu lazim. Kalau tu lazim. Bila sudah isbatkan dah dalil bagi malzum, cukup dah lah untuk isbatkan dalil itu juga bagi lazimnya. Ada dah. Guna hak tu. Nampak tak? Boleh. Sama ya? Sejuk dah ayat ni. Kita kata sejuk. Oh, sejuk ayat. Mana dalil kata ayat sejuk? Aku sentuh tadi. Aku sentuh tadi. Sejuk. Mana dalil kata sejuk? Sentuhan tadi. Lepas tu mana dalil kata ayat itu tak panas? Sejuk. Bila kata dia sejuk, lazim daripada sejuk tak panas. Sejuk dikatakan malzum, tak panas tu lazimnya. Kita sentuh mula-mula. Kita kata, oh sejuk. Mana dalil kata sejuk? Sentuhan tadi. Lepas tu orang tanya, mana pula dalil kata tak panas? Sentuh pula kali lagi. Oh, tak panas. Kalau cari dalil kali yang kedua pula, tak payah cari yang kedua dah, cukup dengan sentuhan tadi. Jadi dalil kata tak panas. Tu tadi. Nampak tu dah? Sama ya tu. Tu. Habis. Dia pengukuran tiang. Dia ukur dah. Ukur tiang yang tu. Oh, tinggi tiang ni. Ukur. Lepas tu, tahu di mana kata tinggi? Aku sudah ukuran tadi dah. Kata tinggi. Lepas tu, tahu di mana kata tak rendah? Tiang tu. Sekali lagi. Ukur sekali lagi. Tak payah ukur dah. Ambil ukuran tadi juga. Kata tak rendahnya. Allah je tu. Nampak tu dah? Banyak kali kira apa pula. Dalil yang sama dah. Habis itu. Dalil, maka dia kata, ialah dalil yang sama bagi sifat ma'ani dulu tu lah. Berdasarkan juga. Tu. Habis itu. Dalil yang sama ya.
Ya, dalil yang menunjuk di atas mesti ada sifat ma'ani tadi. Mana dalil yang menunjuk atas mesti ada sifat kudrat? Ambil dalil tu ialah menunjuk atas mesti tentunya sabit sifat kaunuhu qadiran. Wa hakadha ila akhiri. Dan istihalah lawan-lawannya atau pada ada. Atau pada ada. Jadi wujub istihalah lawannya. Kalau kita atop kepada sifat sama, kalau kita kata tadi kan? Tadi kalau kita kata istihalah tu atop pada tujuh tak boleh ya. Kalau atop pada tujuh kena kata tentu sabit istihalah. Kalau kita sini kan atop pada sifat ma'ani jugalah. Dalil wujub ada istihalah. Punah pula. Istihalah bukan ada. Istihalah benar sungguh. Oleh orang kira ibarat tu, nampaklah tu. Dalil yang wujub tentu dalil yang menunjuk di atas mesti adanya sifat ma'ani, dan dalil yang menunjuk di atas mesti istihalah lawannya. Tentu tidak lawan-lawannya, lawan-lawan bagi sifat-sifat ma'ani tu. Habis kat tu. Tak payah tu lah. Tu lah. Sebab apa dalil yang sama? Kerana telah lalu. Kau dulu. Ilat ni nak ilat mana? Buat begini. Illatul limahzufin. Ilat suatu mahzuf pula. Boleh ke tak? Tulis di kerana tu. Tu. Jadi sebenarnya ilatnya subut mubtada khabar yang kira sekali. Jadi nak tulis di kerana ni. Ilat bagi suatu mahzuf. Yakni adalah dalil bagi sifat maknawiyah ialah dalil yang sama bagi sifat ma'ani kerana ila akhiri. Kerana tu ilat pada apa? Ilat pada adalah dalil tadi tu. Sebab apa kau boleh kata adalah dalil bagi sifat maknawiyah tu ialah dalil bagi sifat ma'ani? Kerana cuba azai ya, nak buat wili ada juga ilat. Ya, orang tanya tu pening juga kita. Ilat mana kerana ni? Ilat mana? Jangan main kalau mengajak ke kampung tak boleh tak tanya, dia duk mengantuk tidur ya. Tapi kalau mengajak orang fikir-fikir dia tanya weh. Supaya saya duk mengajar sini, ya ada soalan mari tu. Tu ajak ke mana? Nyo ramai-ramai je mesti kena ada satu dua. Berarti cadangan kita belum pada mengajar mesti. Cadangan ni bila? Saya ni mari mengajar tak ada tengok mana lagi tak ni. Bukan kata baca dulu ah. Ambil hari ni pagi sampai petang nak tengok dulu. Tak nak tengok dah. Kadang sudah memadai dengan catatan kita pada masa mengaji. Dan dia pegang kitab baca je. Sebab apa? Siap dah. Siap lakon dah. Kira-kira ada siap lakon dah. Ada dah pada masa tu. Berarti dah siap dah, tak ada orang siapa bimbang apa lagi. Ya ada dah. Jadi benda tiap-tiap kerana tu kita kira dah pada masa tu. Kerana tu ilat mana? Nyo rojak mana? Berarti kalau dia tanya pun insya-Allah lah. Insya-Allah. Malaikat pertanyaan itu luar pada jangka saya pada masa ngaji. Kadang kita kira tiap-tiap huruf dah pada masa ngaji gitu. Berarti dia mau masalah ni pun dia mau kira gitu juga tu. Nak kira juga tu. Sebab satu masa lagi tu. Takut ada lagi. Ilat ke mana ustaz kerana ni? Tu yang itu. Tentu sabit tu. Sebab apa tentu sabit? Kerana. Mula nak pening. Wujud ada kot barang di situ. Wujud ada sebab wujud ada. Kerana tak masuk pula ilat dengan maklum dia. Kira jaga. Tu. Kerana telah lalu dah. Dia kata. Lalu siap dah. Lalu dah. Bahawa sebab apa dalil yang sama tu? Kerana telah lalu. Telah lepas. Bahawa sifat-sifat ma'ani tu ialah kau dulu. Mana? Telah lalu bahawa sifat-sifat ma'ani
diri-dirinya itu lain daripada zat Allah Ta'ala. Tu diri-diri itu mubtada pula tu. Kalau nak i'rab sungguh, siap. Bahawa tu anna. Sifat-sifat ma'ani itu isim bagi bahawa tu. Diri-dirinya tu mubtada yang kedua. Lain daripada zat tu khabar bagi diri-dirinya tu. Jumlah mubtada serta khabar tu khabar bagi sifat-sifat ma'ani tu. Tiap-tiap khabar dengan jumlah mesti ada dhamir rabithah rujuk kembali kepada mubtada. Mana dhamir rabithahnya? Nyo tu. Diri-dirinya, nyo sifat ma'ani. Tu kira lah. Nampak tak? Nampak tak? Tak apa. Tak apa, tak domel lah. Telah lalu dah bahawa sifat-sifat ma'ani tu. Kita lepas dah dulu dalam bahasan sifat ma'ani dulu. Telah lalu dah bahawa sifat-sifat ma'ani tu diri-dirinya. Diri-diri sifat ma'ani sendiri tu. Kita mengaji dah dulu. Sifat ma'ani kudrat, iradah, ilmu, hayat, sampai basat, kalam. 7 sifat tu. Diri-diri 7 sifat itu lain daripada zat Allah Ta'ala. Kau tu lah. Hak lain-lain ke hak sama? Hak lain-lain. Zat lain, sifat lain. Zat Allah lain. Sifat Allah lain. Cuma dua perkara tak boleh bercerai ya. Lazim yang mesti kena ada sekali. Zat tak boleh bercerai, sifat tak boleh bercerai dari zat. Dia mesti ada menumpang di zat tu. Dia kena ada di zat tu. Tak itu. Tapi hakikat benda lain-lain. Lain-lain. Sifat qama binafsi. Zat qama binafsi. Adapun sifat qama bi ghairi. Hakikat tu beza dah. Kalau itu telah lalu dah di sifat ma'ani lagi, bahawa sifat ma'ani itu diri-diri sifat sendiri itu lain. Lain-lain. Betul lain tu dah. Berlainan daripada zat. Daripada zat Allah Ta'ala. Jadi kudrat itu lain daripada zat. Begitulah iradat lain daripada zat. Ilmu tu lain daripada zat. Faham tak? Tu ittifaq dah dalam kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Sifat tu lain pada zat. Hak dah jadi khilafnya wujud tu ya. Wujud tu ghairun mawjud ke ainul mawjud. Tu betul wujud tu. Lain pada tu, sifat yang lain ittifaq dah kata ghairun mawjud. Faham tak? Kidam ghairul mawjud. Kalau kira lain pada zat belaka. Kudrat lain daripada zat, ghairuz zat. Iradat ghairuz zat. Wa kulluha qadimatun bizzati li'annaha laysat bighairi zati. Yang lain daripada zat. Tu kalau lupa mana dalam sifat tu. Wa kulluha qadimatun bizzati. Dengan tilik kepada diri zat. Hak tu diqadim. Ni yang musannaf kira kat lain pula. Tilik kepada diri masing-masing itu qadim semua. Apa tu? Li'annaha laysat ghairaz zat. Kalau lupa mana tu domain tu. Nak tengok syarah tu. Pasal tak makan tu. Ilat mana li'annaha? Ilat mana? Tak apa tu hak tu jauh hak tu lah kharidah pula. Ni tengok ni dulu Baqarah. Tengok Baqarah. Ilat mana tu? Li'annaha. Ya ilat mari tu. Ilat suatu illatul limahzufin dah tu kalau sama matan tu. Tapi lah syarah tu musnad takdir mari dah tu. Syarah kita takdir, syarah takdir. Tu. Tengok lagi. Tengok dulu. Maka itulah lain daripada zat. Jangan keliru ibarat lagi. Habis itu. Bila kita kata lain daripada zat, bermaknanya maka atas kau yang menyabitkan ahwan, iaitu pertambatan sifat dengan zat, jika tiada sabit pertambatan, nascaya terasing keduanya. Terasing kedua-duanya. Padahal sifat tiada di tiap sifat
tiada ada sendiri dirinya, hanya atas jalan menupankan mausufnya. Satu. Dan atas kaul yang kedua, yang rajih itu, bahwasanya jika tiada sabit ada sifat-sifat itu pada zat, nascaya ketiadaan lah ia. Padahal dalil-dalil yang telah lalu di sana menentukan adanya padanya. Apanya? Tanya sangat. Mulai pening balik dah. Mula nak pening balik dah. Tadi mula licing sikit. Sampai kan nak fikir pula. Tak sunyi daripada fikirlah Quratul Amani. Tengok sikit lagi. Mulai di mana kita? Musa dia buat tapak dah tu asasnya yang kata telah lalu dah kita bahawa sifat ma'ani itu lain daripada zatnya. Sifat itu lain daripada zat. Betul tak? Lain-lain. Baik. Habis situ. Maka atas kau, maka kita kata, maka atas kau yang menyabitkan maka atas takluk mana atas? Maka atas kaum yang menyabitkan ahwan, maka atas kau yang menyabitkan ahwan. Apa ahwan? Iaitu pertambatan sifat dengan zat. Jika tiada sabit pertambatan, tu dia. Atas ni takluk pada nu, pada tiada sabit nu. Tiada sabit pertambatan. Tu dah. Nampak dah? Jadi kalau kira sungguh maka ni kena masuk pada apa? Masuk pada jika nu. Bila kita susun ibarat yang kena kata apa? Maka jika tiada sabit pertambatan. Pertambatan. Jika tiada sabit pertambatan. Tak sabit tu atas kau yang menyabitkan ahwan tu lah. Dah. Kalau sekiranya tidak sabit pertambatan atas pendapat yang menyabitkan ahwan dulu, apa akan terjadi kalau tidak sabit pertambatan? Kalau kita berlaku atas kau tu, faham tak? Kalau kita berlaku di atas kau yang menyabitkan ahwan tu, kalau tidak ada sabit pertambatan tu, saya terasing keduanya, kedua sifat ma'ani dan zat tu. Tu. Faham tak? Tu. Allah ya Rabbi. Tengok ya kira. Tu. Sini kena fikir sikit. Tak nak payah sangat ibarat dia ya, tapi maksud tak ada sangat lagi. Tengok lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Maka atas kau yang menyabitkan ahwan, iaitu tu yang ada fikir lagi, iaitu tu nak huraikan ahwan je. Iaitu sampai kepada dengan zat tu. Hak tu nak menyatakan makna ahwan saja. Yang poin kita kena kiranya apa? Jika tiada sabit. Dah. Maka tu masuk pada jika tiada sabit. Masuk itu dulu. Seolah kata maka jika tiada sabit pertambatan. Takdir kata jika tiada sabit pertambatan. Tapi tak sabit ni kita kira di mana ni? Tak sabit tu atas kaul yang menyabitkan ahwan tu lah. Nampak tak? Tak sabit pertambatan tu atas pendapat. Kau ni pendapat ulama
yang menyabitkan, yang berkata maknawiyah itu ialah hal. Tu yang menyabitkan ahwan. Atas kau yang menyabitkan ahwan, jadi atas pendapat yang mengatakan bahawa maknawiyah itu ialah hal. Mengikut pendapat yang mengatakan maknawiyah itu ialah hal. Hal. Semua tu jadi ahwan. Mengikut pendapat yang mengata begitu, jika tiada sabit pertambatan tu, apa akan terjadi? Saya terasing kedua-duanya pada terasing kedua-duanya. Saya akan terasing keduanya, kedua sifat ma'ani dan zat. Terasing. Boleh faham? Nampak tak? Ya Allah. Jawab jika dah tu. Nak saya jawab jika tu. Kalau bahasa Arab, fa'ala qawlin. Fa'ala al-qawli. Apa? Nak kata apa? Fa'ala al-qawli. Nak kata apa? Nak kata apa sih? Ya tahu Allah ya ginilah. Ibarat ya gitu biasanya. Allah yang mari dulu. Lepas tu ya. Tak kata apa. Tengok dulu, tengok. Ya Allah. Sekali lagi. Payah kat sini. Payah juga dah. Tak payah mana boleh. Sekali lagi. La astasilanna as-sa'ba udrikal munah. Payah masa mudah. Saya enggak faham. Tengok dulu. Maka atas kau yang menyabitkan ahwan. Apa ahwan? Kau dulu bincang dulu ahwan dulu. Ahwan ni kita maklum dah, kata iaitu ahwan tu pertambatan. Sebagai pengikat pertambatan sifat dengan zat. Sifat-sifat ma'ani dengan zat. Ahwan tu ialah pengikat atau pertamak sifat ma'ani dengan zat. Baik. Bila kita faham ahwan dah, tak di situ, iaitu tu pakai putus tilik, jangan tilik situ. Baik. Bila ahwan ialah perkara pertamatan sifat dengan zat. Jika tiada sabit pertamatan tu, jika tak sabitnya pertambatan itu, faham? Jika tiada sabit pertambatan itu, tapi yang kita kata tak sabit ni, kita berlaku atas kaum mana? Kita kata sabit pertambatan ini, tak sabit tu atas kaum, atas pendapat yang menyabitkan ahwan. Pendapat yang mengatakan bahawa maknawiyah itu ialah hal. Atas pendapat tu, sekiranya jika tiada sabit pertambatan itu, tak sabit hal itu, saya terasing keduanya. Kedua sifat ma'ani dan zat. Tu atakau tu. Bermaknanya atakau yang mengisbatkan ahwan, hijau ni akan terasing lalu daripada buku. Sekiranya tidak ada hal itu, pertambatan tu. Atas kau ni, atas kau yang menyabitkan ahwal. Apa? Kita maklum dah kata hijau tu lain. Lain daripada buku-buku lain, hijau lain. Tapi dua perkara ni mesti ada. Ya kena ada, ya tak boleh asing. Ya tak boleh terasing. Walaupun benda lain. Hijau tu hakikat dia lain, buku tu hakikat lain. Tapi dua perkara ni tak boleh terasing. Kerana dikatakan ya sifat je mesti kena menumpang di musuh. Tumpang di musuh. Nampak? Itu. So, bila faham situ dah. Atas kau yang menyabitkan ahwal. Atas pendapat yang mengatakan sifat maknawiyah itu ialah hal. Apa hal? Pertambatan sifat dengan zat.
Atas kau itu, jika tiada sabit pertambatan itu. Kalau tak sabit han tu, pertambatan sifat dengan zat tu, nascaya terasing keduanya. Kedua sifat dengan zat. Zat dan sifat akan terasing. Maknanya zat tak akan boleh bersifat dengan sifat hijau kalau tidak ada pertambatan itu. Nampak tak? Hak ni berlaku atas kau yang menyabitkan ahwat. Nampak tak? Nampak? Masa sekali nampak. Tu. Mari sekali pula gelap. Tu. Payah tu. Dia gelap dalam keadaan cerah ni payah. Tu gelap ketika cerah. Tu. Sekali lagi. Ada lagi bukit depan satu. Tu. Padahal ni bukan natijah musana nak lagi, dia nak pusing ke mana tengok ni. Padahal sifat tu tiada, walhal padahal sifat tiada ada sendiri-sendirinya. Sifat tu tak boleh ada. Maksudnya tak boleh ada dengan cara dirinya, dengan sendiri dirinya tu tak boleh. Padahal sifat tu tiada ada, tak boleh ada sendiri dirinya. Tak boleh ada dengan sendiri. Hanya kalau ada ke, hanya atas jalan, ada tu atas jalan menupankan atau tumpang tu lah, akan tumpang mausubnya. Mausub bagi sifat itu. Mesti kena tumpang di mausub. Boleh? Apa yang nak cerita ni? Tu. Sekali lagi. Kerana telah terlalu dah bahawa sifat ma'ani itu diri-diri itu lain daripada mausuf. Misalnya kata hijau itu lain daripada buku. Lain-lain. Hakikat lain-lain. Satu. Baik situ. Maka atas pendapat yang mengatakan bahawa maknawiyah kaunuhu aqdar, keadaan buku yang hijau tu ialah hal. Kalau berlaku atas pendapat tu, jika tidak ada penamatan tu, pertambatan tadi tu, tentulah akan terasing hijau daripada buku. Sedangkan sifat tak boleh ada dengan sendiri, mesti kena menumpang dan tumpang, menumpang, kena tengah, kena ada di zat, di mausuh dia. Habis itu. Satu. Bukan lagi hak nak. Kira satu ya. Dan atas kau yang kedua. Jaga-jaga tu dah. Jaga-jaga. Dan atas kaum yang kedua. Mana? Jika tiada sabit. Dan atas kaum yang kedua, atas pendapat yang kedua. Mana pendapat yang kedua? Pendapat yang mengata bahawa sifat maknawiyah itu ialah amru i'tibari, ialah adanya pada zat tu. Atas kau yang kedua, hak yang kedua tu lah kau yang rojehnya. Ada. Atas kau yang kedua yang rojeh itu, yang kuat tadi tu, bahawasanya tak rojak domeh. Bahawasanya domeh rusyad ni, jika tiada sabit ada sifat-sifat itu. Kalau tidak sabit, tidak sungguh ada sifat-sifat itu, sifat-sifat ma'ani itu. Kalau tak ada sifat ma'ani itu, tiada sabit pada zat, tak ada pada zat, tak sungguh ada sifat ma'ani itu pada zat, tak sabit ada. You cakap tak sabit ada, you bukan kata tak sabit sifat, tak sabit ada. Sebab apa?
maknawiyah di sisi Imam Asy'ari ialah ada sifat tu, ada sifat sendiri tu di zat. Itulah. Rasa malam ni pening ni. Ada hak pening lagi. Hak ni baru sikit je baru. No. Hak masalah sifat yang harus ni mana fikir 2 lapis, 3 lapis. Harus bagi Allah Ta'ala. Tak apalah hak tu. Buat persiapan dulu. Otak kita. Lagi-lagi. Jika tiada sabit ada sifat-sifat itu pada zat, nascaya ketiadaanlah ia sifat. Kalau tak sabit ada tu, tak ada lah ia sifat tu. Hijau ni ada tak di buku? Ada. Ada dia tu ada tak? Ada dia tak ada, tapi sabit je ada dia tu sungguh. Kalau tak sungguh ada, kalau ada dia tu tak sungguh, hijau pun tak ada. Hijau pun takkan boleh ada di zat. Tu ketiadaan lah ia sifat tu. Padahal dalil-dalil yang telah lalu di sana menentukan adanya padanya. Padahal dalil-dalil yang telah lalu di sana di mana? Pada bicaraan sifat ma'ani. Dalil yang telah lalu di sana pada bicaraan sifat ma'ani tu, dalil itu tu menentukan. Apa menentukan? Menunjuk bahawa tentu. Itu menentukan. Menentukan, jadi menunjuk bahawa tentu ada sifat ma'ani, ada padanya pada zat Allah Ta'ala. Tu dia. Apa tak? Rasa berat dah. Ini yang panggil benda yang berat, yang bukan mesti kena pikul barang berat. Tak mesti kena pikul berat. Tak mesti kena bawa beras seguni 2. Tu pun rasa berat. Tu berat tak rasa? Tak apa dah, faham dah. Cuba tengok. Faham tak? Boleh? Tak berani lah bila kata cuba tengok. Boleh faham tak? Ada seorang dia masa duduk pondok. Masa duduk pondok. Duduk pondok tu ada seorang palang tolong lah. Ini orang mengajar agaklah dia tu. Jadi tahap boleh mengajar kita dah. Jadi saya lalu ke pondok dia. Pondok dia duduk mengajar kita. Mengajar kita. Budak-budak banyak mengaji. Tapi dia bising nakal sikit dia. Bising suka. Dia tanya yang mengajar. Faham tak? Faham tak? Faham tak? Faham tak? Budak dia tu duduk ngaji. Faham. Faham tak? Faham. Faham tak? Faham tak? Faham semua. Bijak mumu ni. Faham semua dah. Aku sendiri tak faham. Aku tak faham lagi ni. Aku duduk ngajar. Semua faham dah. Bijak dia kata. Mu ni bijak. Suka. Anak orang dia. Anak orang bakal suka. Kita pun turut suka kat kita lalu lebih banyak. Ada juga begini weh. Ada juga weh. Macam-macam lah. Orang mengajar ni macam-macam lah. Faham tak semua? Faham tak? Faham? Masya Allah kamu. Bijak lah. Aku sendiri tak faham lagi. Aku sendiri tak faham lagi. Aku faham dah dulu. Aku duduk mengajar tapi aku tak faham lagi. Bijak sungguh kamu ni. Padahal anak murid bukan duk faham apa pun, tapi dia jawab gitu je. Jawab tak faham dah gitu. Padahal dia tak faham apa pun. Bila guru tu tak faham, anak murid macam mana nak boleh faham? Cara tepat. Tu malaikat campur Allah Ta'ala khusus tak apa pula lah. Tapi dengan cara adinya, bila guru tak faham pada isu tu, dia susah sikit lah. Nak memberi penjelasan tu, orang tak akan boleh faham juga. Rasa dia dah. Macam-macam. Dah.
Faham tak? Ya. Suka duk pondok tu macam-macam lah. Suka masa malam-malam tu, malam-malam ada pondok tu mengajar, orang ni mengajar kita tu, sedap tu, kita dengar lalu saja pun sudah madar. Kadang-kadang lalu pun dapat ilmu kita. Lalu-lalu tu dia duduk mengajar, ya hurai-hurai, oh gitu dah. Kita pun baru tahu masalah tu. Ni sebab dia duduk mengajar tu. Dapat ilmu ke? Tu. Habis situ. Tu di mana nak buat ni? Tu. Dan satu yang harus tu. Soalan boleh lah kalau ada. Jadi kesimpulan musannaf kata lagi. Sekali lagi saya nak baca sepintas lalu ya. Lalu sekali lagi. Tanda-tanda dah. Kata musannaf, dulu dia kata dalil bagi sifat maknawiyah adalah dalil yang sama bagi sifat ma'ani. Sebab apa? Kerana telah lalu dah pada pembicaraan sifat ma'ani dulu. Telah lalu dah bahawa sifat ma'ani itu dirinya masing-masing itu lain daripada zat Allah. Diri sifat ma'ani itu lain, sifat lain, zat lain. Betul? Baik. Kalau gitu dia kata, maka atas pendapat yang mengatakan bahawa maknawiyah itu ialah han, iaitu pendapat Qadhi dan Imamul Haramain. Atas kau yang menyabitkan ahwan, yakni atas pendapat yang mengatakan maknawiyah itu ialah han, kalau mengikut pendapat tu, kalau turut pendapat tu, pendapat yang mengatakan bahawa maknawiyah itu ialah han. Han ni apa? Pertamatan sifat dengan zat. Kalau sekiranya jika tidak ada pertamatan tersebut, pertamatan ni pertamatan sifat dengan zat tu lah. Kalau tidak sabit pertamatan tu, nescaya terasinglah kedua-dua sifat dengan zat tu. Atas kau tu, atas pendapat tadi. Kalau tidak ada kaunuhu akhdar, terasinglah sifat hijau dengan buku tu terasing. Keadaan buku yang hijau. Kalau tidak ada keadaan tu, terasinglah hijau dengan buku tu. Dia kata, boleh jadi ke begitu? Tak boleh jadi. Sebab padahal sifat tu tak boleh ada dengan sendiri. Yang mesti menupan mausul dia. Apa tu dah? Yang menupan mausul dia. Tu. Bagi kita isbat dah sifat ada. Kita sudah isbat dah kata sifat ma'ani itu ada. Maka bila sudah isbat sifat ma'ani dah, isbat juga kaunu tu. Kerana tak akan boleh ada sifat kudrat kalau tidak ada kaunu qadiran. Atas kau yang mengatakan han tu. Tak boleh ada sifat kudrat kalau tidak ada kaunu qadiran. Padahal kudrat tak boleh asing daripada zat. Dah. Nampak tak? Mesti ada sifat kudrat. Bila ada kudrat, mesti ada kaunu qadiran. Sebab itulah dalil yang sama. Dalil kudrat adalah dalil bagi kaunu qadiran dah. Sebab tu. Ni pinak dah tu. Nampak tak? Tu habis. Tak apa satu. Baik. Kalau kira di segi ni pula, pendapat yang mengatakan amrul itibari pula, apa kita nak kata? Maka dia kata, kalau atas pendapat yang kedua tu, yang berkata ada kudrat di zat, itulah kaunuhu dah. Ada hijau di buku, itulah kaunuhu, keadaan yang hijau. Hak yang mengatakan begitu, ini pendapat tu lah yang rajahnya dia kata. Atas pendapat tu bahawasanya jika tiada sabit ada tu, kalau tak sabit wujud, tak sabit wujud tu, kalau wujud tu tak sabit, wujud sifat tu tak sabit,
tak sabit pada zat, nah caya tak ada lah hijau tu. Kalau wujud tu tak ada, hijau apa? Ada. Sebab tu dalil bagi hijau, dalil bagi wujud hijau. Tak? Dalil bagi kudrat, dalil bagi wujud kudrat. Sebab wujud kudrat itulah adalah kaunu bagi dia. Kalau pendapat hak tadi, dalil bagi kudrat, dalil bagi pertambatan tu. Kerana tak akan boleh ada kudrat di zat kalau tidak ada pertambatan. Maka dalil bagi kudrat adalah dalil bagi pertambatan tu dah. Kata pendapat yang mengatakan bahawa kudrat kaunu ialah ada kudrat di zat. Dalil bagi kudrat tu lah dalil bagi ada kudrat tu. Faham tak? Dalil sifat kudrat tu lah ialah dalil atas ada kudrat di zat. Nampak tak? Nampak tak? Pening pula nampak ni. Sekali lagi. Naik bawah. Mana dalil bahawasanya mana dalil sifat maknawiyah? Musannaf dulu kata, dia kata dalil bagi ni, kita kesimpulan di atas tu. Dalil bagi maknawiyah ialah dalil yang sama bagi sifat ma'ani. Ini puncanya. Sebab apa? Keluar hilap lagi. Sebab apa dia kata gitu? Kerana dia kata kerana apa? Kerana terdahulu bahawa sifat itu, sifat ma'ani itu daripada tak. Kerana sifat ma'ani sifat-sifat ma'ani berlainan dari zat, hakikat dia tu berlainan. Dia kata gitu. Ini tapak peti kedua. Kerana sifat ma'ani itu berlainan dari zat. Sifat tu lain. Kita nak ambil sini, nak ambil di sifat ma'ani ni lah buat tadi. Dia kata dalil bagi maknawi ialah dalil yang sama bagi ma'ani. Bermaknanya kita nak isbatkan sifat maknawiyah dengan guna dalil bagi ma'ani. Sebab apa ambil dalil ma'ani buat dalil maknawiyah? Kita tanya. Sebab apa ambil dalil ma'ani buat dalil bagi maknawiyah? Kerana asal usulnya. Kerana sifat ma'ani ni kita maklum dah dulu, kata sifat ini lain-lain dengan zat. Kudrat dengan zat lain, iradat lain, zat lain. Ada hakikat beza, hakikat berlainan. Sifat-sifat ma'ani itu berlainan daripada zat. Lain tak? Lain. Contoh kudrat, kita kata ambil ni zat. Kudrat sifat dia zat kudrat. Maka kudrat lain, zat
Lalai. Habis itu timur pula. Maka kalau kita berlaku atas pendapat pertama, jika berlaku atas pendapat yang pertama, pendapat pertama kalau kita berlaku atas pendapat pertama, apa pendapat pertama? Pendapat pertama yang mengatakan maknawiyah itu ialah hal, ahwal atau pertambatan sifat ma'ani dengan zat. Berlaku atas pendapat pertama yang mengatakan maknawiyah itu ialah ahwan atau pertambatan sifat ma'ani dengan zat. Kalau berlaku atas pendapat ni, sekiranya tidak sabit pertambatan itu, tak sampai pertambatan tu, apa akan jadi? Saya terasinglah sifat ma'ani dari zat. Walhal sifat tak boleh terasing dari zat, dia kena ada tumpang di zat, dia tak akan boleh terasing. Boleh? Apa? Bermaknanya apa? Bila sifat ma'ani tak boleh terasing dari zat, bila sifat ma'ani tak boleh ada di zat kalau tidak ada pertambatan itu, maka dalil bagi ma'ani adalah dalil yang sama bagi pertambatan itu. Nampak tak? Dalil ma'ani adalah dalil yang sama bagi pertambatan. Tambatan. Tengah malam ni tu saya begitulah. Kau mula itu kan. Jadi pun. Kalau gitu, dalil bagi ma'ani ialah dalil yang sama bagi pertambatan. Dalil itulah. Kerana tak akan boleh ada ma'ani kalau tidak ada tambatan itu. Tambatan itu sebagai pengikat zat dengan sifat. Maka bila kita isbatkan dalil bagi ma'ani, sudah mengisbatkan dah bagi dalil pertambatan tu juga dah. Kerana yang dua ni akan lazim, melazimi. Dua pertama. Baik. Pendapat kedua, dia kata kalau berlaku atas pendapat yang kedua, berlaku atas pendapat kedua, mana pendapat yang kedua? Mana pendapat kedua? Maknawiyah itu maknawiyah ialah amr i'tibari.
i'tibari. Maknawi adalah amrun i'tibari. Maksud amrun i'tibari sini apa? Ada sifat itu di zat. Ada sifat-sifat ma'ani pada zat. Atas pendapat ni, sekiranya tidak sabit ada tu, tak? Sekiranya tidak sabit ada saat ni tu, tak sabit ada tu, dia juga maknawiyah ialah ada sifat tu, ialah maknawiyah tu dah di sisi dia. Nampak dah? Ada sifat tu dah kaunuhu, ada sifat tu dah dikatakan sifat maknawiyah dia tu. Maknawiyah di sisi Abu Asy'ari ialah ada sifat ma'ani pada zat. Itulah benda dia. Kalau gitu, bila ada ni, ada ni tak sabit, sifat tu pun tak ada. Nascaya tiada sifat itu. Itu pada zat. Kalau gitu, maka dalil bagi ma'ani, maka dalil bagi ma'ani ialah dalil yang sama bagi ada sifat itu pada zat. Nampak tak? Dia kata tak nampak lagi, tak tahu. Hak ni sekadar nak hurai atas tadi. Rasa tak sunyi daripada ya penat adik campur dengan penat otak pun dah. Okey, nampak dah tu. Dia kata, maka dalil bagi ada. Dalil bagi ma'ani ialah dalil bagi ada sifat ma'ani tu dah. Mana dalil kata ada hijau? Tu nampak. Nampak tu. Kalau itu, mana dalil kata ada hijau pada buku? Dalil tadi. Dalil tu. Nampak tak? Turut dia. Kalau turut pendapat pertama, mana dalil kata ada hijau? Tu, nampak hijau. Kalau gitu, mana dalil kata ada keadaan buku yang hijau sebagai penamat hijau di buku? Tu tadi. Tu. Dalil melihat tu juga sebagai dalil menunjuk kata sabit ada pertamatan antara hijau dan buku. Jadi hak tu lah yang lelaki lah. Untuk nak isbatkan bahawa ambil dalil ma'ani itulah dalil yang sama bagi maknawiyah tu. Maka maknawiyah tu kilah setengah kata maknawiyah ialah han. Maka kira tahan tu. Nama Nabi tak amrul i'tibari, amrul i'tibari tu. Ala kulli hal sifat tak boleh terasing dari zat. Tu kira. Musanya bawa gigit tu dah. Tak apa dah tu. Tu. Habis itu. Kalau gitu kita sekali lagi baca lalu sekali lagi. Dia kata kerana telah lalu bahawa sifat-sifat ma'ani itu diri-dirinya itu lain daripada zat Allah Ta'ala. Baik, kalau gitu maka atas kaum yang menyabitkan ahwan, iaitu ahwan tu pertambatan sifat dengan zat itulah dah. Atas kaum tu jika tiada sabit pertambatan tu, apa akan terjadi? Nascaya terasing kedua-keduanya sifat dan zat. Padahal sifat tiada ada sendiri dirinya, hanya atas jalan menupankan mausufnya. Tu.
Kalau orang fikir-fikir, ya nampak pun rupa mari tu. Dan atas kaum yang kedua, yang rajah tu, yang mengatakan bahawa maknawiyat ialah amrun iktibari tu, ibarat daripada ada sifat ma'ani di zat tu. Mengikut pendapat tu, bahawasanya jika tiada sabit ada sifat-sifat itu. Kalau tak sabit ada, tak sabit ada pada zat Allah Ta'ala, nascaya ketiadaan lah ia sifat itu. Tak ada lah sifat tu, hilanglah sifat tu. Betul dah? Padahal dalil-dalilnya telah lalu di sana pada bicaraan sifat ma'ani menentukan, menunjukkan bahawa tentu ada sifat ma'ani, ada padanya pada zat Allah Ta'ala. Tu dia. Bahasa berbuat nampak sikit. Lepas tu fikir pula sekali lagi. Fikir lagi. InsyaAllah nampak tu. Yo, ada atas jalan. Ada atas jalan menupan. Ada tu atas jalan. Tiada ada sendirinya. Hanya ada tu kena tak boleh mari tu. Hanya atas, jadi hanya ada atas, kena kena takdir lah tu. Hanya atas, jadi hanya ada tu atas jalan menupankan maksudnya. Dah. Cukup sekat tu dulu, nampak tu. InsyaAllah kita mulai sifat harus. Satu yang harus, hak ni kena fikir pula. Sebab tu cukup situ dulu. Sifat harus ni. Dah. Apa sifat harus? Kita buat takrif pandai-pandai apa dulu? Sifat yang harus apa? Sifat harus ni benda yang harus bagi Allah Ta'ala tu, mana-mana satu ikut, satu mana-mana mesti. Tu saya. Mana-mana satu harus ikut, tapi satu mana-mana mesti. Apa huraiya hak tu? Nanti tengok semula. Sinilah tempat bicaranya. Harus Allah Ta'ala nak buat. Mana-mana satu ikut. Tuhan nak buat ke Tuhan nak tinggal, mana-mana satu hak tu harus bagi Tuhan. Tuhan nak buat boleh, Tuhan nak tinggal pun boleh. Mana-mana satu ikutlah, ikut dia lah hak tu. Harus bagi dia. Tapi bila kira cara tak akul pada akal, satu mana-mana tu mesti. Kerana apa? Bila buat, ia tak akan tinggal. Bila tinggal, ia tak akan buat. Benda tu tak bercampur. Tak pun. Satu mana-mana tu mesti. Kalau buat. Kalau tak buat, jadi tinggal. Gitulah. Satu mana-mana itu mesti. Mesti di segi akul akal kita. Kira nanti insya-Allah kita kira semula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yarfa' wa 'ilmin la yustajab wa nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.